Sebab steroid tadi akan lipolizing kemudian lipogenesis kat tempat-tempat yang tertentu, terutamanya dekat muka dan dekat perut. Jadi kucing. So dia duduk lah pelasis dengan lipogenesis. Dulu berlaku. Tapi kat tempat berbeza. Tempat yang berbeza. Nampak grow is inhibited in children. Ni reduce semua ni. Lipocyte, lysosomal, basophil, monocyte, cytokine, interleukin, bla 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 bla. Gedebak-gedebuk, TNF alpha, interferon gamma, immune function. Reduce immune function. Dalam nota korang memang reduce immune function. Tapi dia punya penerangan dia ialah reduce semua sekali. Platelet, thrombocyte, basophil, neutrophil. Apa benda tu, mast cell, macrophages, semua lah. Ni macrophage. So kalau orang tu dia ada infection, dia susah nak baik. Kalau dia ada infection, dia ambil steroid, dia susah nak baik. Sebab tak dapat lawan bakteria. Itu kesan dia lah. Boleh tulis kesan dia. Kalau ada infection, tulis je. Kalau ada infection, tak boleh lawan bakteria. Sudah sampai terus. Macam orang mabuk. Okay. 22. Ni tak habis lagi ni. Baru nombor 1. Tak, saya bagi singkatan ni, walaupun saya bagi singkatan ni dia banyak, masih banyak. Baru nombor 1, ada lagi kena study lagi. Tapi study baru sudah. Okay. Differences between glucocorticoid and glucocorticoid in the effect on metabolism. Yang mana satu yang increase metabolism ialah glucose, catabolism of protein. Okay. Immune function macam ni lah, immune function yang tadi. Kalau glucocorticoid memang immune function, tapi mineralocorticoid dia tak immune function. Salt retaining lebih daripada mineralocorticoid. Yang mana yang akan hyponatremia. Kalau hyponatremia apa berlaku? Water retention apa berlaku? Blood pressure naik. Indirectly close. Ini menyebabkan blood pressure naik. So effect tadi dia jadi strategic learner ni. Strategi lain lagi. Dia strategic learner ni dia tak cukup. Okay, kalau surface learner dia akan belajar macam ni. Kalau surface learner dia akan belajar macam ni. Surface. Dia akan baca nota, okay, reduce lymphocyte, bla bla bla. Okay, pak. Sampai situ dia berhenti. Tapi kalau strategic learner, reduce lymphocyte eosinophil ni, maksudnya reduce lah kalau orang tu kena infection. Orang tu kena infection lambat lah nak baik. Itu kalau strategic learner. Jadi kalau increase gluconeogenesis, kalau ni naik lah gula darah, hyperglycemia. Kalau mineralocorticoid ke hyponatremia, orang ni kena hypertension lah. Itu strategic learner. Kalau deaf learner, dia akan tanya lagi. Kenapa sodium intake ada masalah dengan reseptor dekat mana, bahagian mana yang akan blok sodium tu, dia akan korek lagi. Saya lah tu. Tak tahulah siapa dia. Tapi kalau deaf learner dia akan pergi depan lagi. Kalau kena ke depan. Okay. Kalau surface learner dia berhenti sini, kalau strategic learner dia akan tambah sikit. Kalau deaf learner mana dia akan tanya. Kenapa orang ambil steroid muka dia bulat ni? Kenapa jadi gemuk? Saya pernah ada contohlah. Saya ada saudara saya ambil steroid. Muka dia gemuk. Patutlah muka dia bulat. Dia kalau kita ada application, lagi senang kita nak ingat benda tu. Contohnya orang ada asma, kita ambil pump, dia jadi macam ni betul ada belajar. Patutlah dia macam ni. Saya ingat dia macam ni. Contoh, lagi senang dia ingat. Kalau exam, tetap dia boleh ingat. Okey. Satu hal. Okey, sekarang ni differences between short long. Yang ada efek apa semua termasuk lah. Jangan skip. Ni semua masuk yang nombor 1 ni. Nah ni physiological effect of cortisol ni semua masuk nombor 1 ni. Kau nak tahu tak? Pasien yang kau bedah hari tu dia dah saman kau. Ni jadual ni saya ambil daripada Kak Zoom. Saya memang suka Kak Zoom. Dia dah ambil jadual. Tengok ni. Tapi kau macam mutik kaki kanan. Apa benda kau belajar dulu? Baik dulu. Balik.
Ini doktor dari tadi. Aku tak tahu apa kau buat tapi aku tak nak terlibat. Kalau soalan Kau SPQ, tengok sendiri. kalau soalan tu tanya, Dari beli okey tadi. kalau katakan ada penerangannya bla 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 bla, this steroid has the most Lagi satu. anti-inflammatory activity. Yang mana yang paling tinggi itu? And the short retaining activity is negligible. Okay, yang mana satu? Oh, beta sama. Soalan SBQ memang macam tu. This corticosteroid has the most anti-inflammatory activity while the short retaining activity is negligible. Dia tambahlah sikit ayat dia nak bagi ni sekarang. The therapeutic application of this steroid is wide. Ataupun the side effect of ataupun ditambah lagi ataupun ayat dia, the adverse effect of steroid is wide. Dia therapeutic application dengan adverse effect steroid ni, dia kebanyakannya sama. Kebanyakannya sama. Cuma ayat bawah tu dia macam decoy je. Yang tu yang penting. Cuma yang beza dia ialah macam mana cara dia bagi. Penggunaan dia sama. Dia punya therapeutic application dia sama. Dia punya side effect dia lebih kurang sama. Semua lebih kurang sama. Cuma ada yang cepat, ada yang lambat. Tapi dia punya therapeutic application bergantung kepada cara dia bagi. Contohnya kalau benda tu dibagi melalui IV, dia sesuai untuk rawat penyakit apa. Kalau oral untuk apa. Kalau inhaler untuk apa. Tapi dia punya application semua sama lah. Reduce inflammation. Dia punya side effect dia sama, lebih kurang sama. Macam ni lah, banyak lagi dalam bawah ni. Okay, nanti tengok benda ni. Ini pun penting tak ni? Application. How about this? In here, this magic book I have has all the answers to Dia ada your bentuk questions. topical, dia ada bentuk puff, bentuk ni. Puff. It's actually just action plan that I wrote this Contoh down. soalan. Okay. So what you're This going to do steroid is has you're going to moderate take anti-inflammatory magic action book, and some and what you're going to some do next is reflect on short it retaining every night. activities. Now I'm telling you Lepas tu dia bagi dah every contoh. night. Okay, lepas tu dia bagi dah contoh prednison. Lepas tu dia bagi dah contoh beta-metasone dia sama. Dia sama tu memang tak ada short retaining activity. So dia akan rule out yang bawah ni. So kan dia di atas. Dia ada moderate. Okay, moderate yang mana? Moderate mungkin 4-5 ni ke moderate. Kalau cortisone dia bukan moderate. Cortisone memang low. Lagi low daripada cortisone. So cortisone bukan jawapan dia. Jawapan dia mungkin prednisone, prednisolone. Meminta maaf dengan pesakit. Macam itulah cara nak baca jadual tu. Daripada jadual ni boleh diterjemah. Jadual ni lah yang paling saya suka untuk menterjemahkan dia kepada soalan. Ekstrak kepada perkataan. Lagi detail jadual ni. Lagi detail jadual ni lagi aku gelak. Jahat. Sebab itulah ada senior aku orang yang buat disclaimer. Dia pernah buat satu remark. Dia satu remark kat saya. Dia pernah buat satu remark. Dia cakap kat junior apa tau. Dr. Rizal punya lecture note, korang baca tulisan yang paling kecil. This. Dia boleh buat remark. Tak ada. Oh my god. Lepas tu dia kata, tak masuk pun lecture note. Ni masuk. Masuk. Bukan tak masuk. Memang ada dalam tu. Cuma kadang-kadang budak, yalah sudah. Dia tend to skip lah benda-benda ni. Dia akan skip. Nak tengok Tapi perkataan je. inilah lubuk soalan. Oh. Lubuk soalan bagi seorang syarah yang sangat strategi. Okay. Jadi untuk korang lah. Betul, sebab korang dah memang volunteer untuk jadi KKM punya facilitator. Kita dapat Saya nak bagi duit tak boleh. Saya tak ada duit. Inilah saya bantu. Inilah saya bantu. Tapi kan doktor, Contoh. saya nak tanya, doktor kata tadi forward learning tu kan, kita tanya balik kenapa dia jadi macam tu. Boleh lah kalau nak jadi BM ni. Tapi kalau nak dekat nak exam ni, nak dekat sama nak exam ni, dia tak sempat nak tanya soalan tu lah. Boleh lah relate sikit-sikit. Tapi kalau nak tanya lebih mendalam, tak apa. Habiskan exam ni, kita boleh tanya kemudian. Okay. Jangan, Saya traumatized dengan soalan doktor hari tu. Nitrate toxicity. Sem 1. Pharmacology. Ya. Aku tak tahu. Betul. Saya rasa waktu tu saya elak je sebab dan saya baca sebelum exam. Kata saya tak tahu. Memang good. Sebab dia tu dia MOA kan. Macam, oh. Kalau kita ingat soalan doktor. Dia tak pernah. saya pun tak ingat. Nitrate toxicity
Nice. Nitrate Bukan toxicity. Bukan resipi ke? Tu RS lah. Saya rasa nitrate toxicity yang ada nitrit ni Khatijah, bukan saya. Saya memang pernah oh nitrit bukan. Ya. Resipi descending tu. Okey. Kita tengok lagi ni. Jangan. Saya tengok ini. Okay, special formulation for different route of administration. Okay, special formulation memang saya ada satu ni khas. Okay, this one. Special formulation. Ni. Oral route is preferred for prolonged therapy. Tengok case, baca case. This patient have to receive steroid for life. Okay, for life. Saya betul korang baca, oh steroid mana satu yang oral? Prednisolon memang oral. Ni sini jawapan oral. memang kena print je. Oral. Okay. Contoh, kalau katakan soalan dia tu, this patient require this steroid for life, example prolong. Okay. This patient is in emergency. Yang mana satu yang paling sesuai? IV. Yang mana satu ialah IV. Yang mana satu guna IV? Prednisol confirm salah. Oh, sebab dia oral je. Yang betul jawapan dia kortison ataupun hydrocortisone. Dua-dua tu memang itu emergency untuk IV. Hydrocortisone yang dia pasal hydrocortisone. Kalau jawab prednisol salah. Kalau jawab prednisol for emergency, salah. Sebab dia oral kan. Bukan semata rasa istimewa dipelajari. Banyak betul ilmu. Teruskan. Okay, nanti. Okay. Topical preparation concretely insoluble steroid. Okay. Contohnya kat sini ialah yang satu. Patient tadi nak kena pakai ubat satu. Yang mana satu yang sesuai sama ni lah. Clobetasol, propionate, triamcinolone. Triamcinolone ni memang sesuai untuk ubat sapu. Kalau ada ubat sapu, betamethasone sama sapu ada yang sapu. Topical untuk Topical tu yang disapu ataupun yang inhale pun kita bagi topical juga lah. spray. Oh, inhale pun Ya, dia is considered topical lah. Yang topical kenapa dia sesuai? Kenapa dia sesuai untuk topical? Sebab dia relatively insoluble. So kalau soalan dia macam ni, this steroid A, soalan macam tu lah. Steroid A, steroid ZY is an insoluble steroid. Hydrocortisone confirm sah. Hydrocortisone lari dalam air. Nama pun hydrocortisone. This steroid is used for topical application. Dia nak kukuhkan ayat pertama. Used for pruritus semua tu lah yang topical. So doktor, kalau topical drug ni kan, dia apply, dia tak selalu topical drug ni insoluble lah. Sebab tu dia apply topically. Macam ni? Kalau dia topical drug ni, dia insoluble ke? Sebab tu dia apply. Dia tak semestinya insoluble, tapi drug yang insoluble ni dia ada advantage. Dia tak diserap sampai masuk ke dalam darah. Dia akan retain dekat kawasan yang mengalami gatal-gatal tu lah. Instead of kalau dia larut dalam air ataupun ni, nanti kita basuh tangan, hilang lah. Dia jadi macam tak berkesan lah. Kau dah sampai pergi basuh tangan, hilang lah. Kalau yang tak soluble ni, yang insoluble, dia retain kat situ, dia melekat kat situ. Ataupun dia masuk sikit dalam kulit, dia stay kat situ. Dia akan rawat kawasan tu lah. Gatal-gatal kawasan tu, dia taklah masuk dalam darah, dia tak hilang dalam darah. Dia eventually akan masuk. Dia akan diserap oleh badan kita, tapi lambat lah berbanding dengan hydrocortisone. Hydrocortisone ni kita sapu, kita kena kerap sapu, dia memang cepat. Dia memang very, hydrocortisone is macam dia macam krim dia, memang krim dia macam washable, memang washable. Yalah, korang tak pernah, siapa yang pernah tengok benda tu selalu pakai, dia tahulah. Dia kau macam korang, macam mana nak cakap? Patutnya aku merayu, aku tunjuk aneh-aneh. ada coklat tak? Coklat tak? Tu je dia heboh yang I bagi diorang. Okay, ada lagi tak? Kenapa steroid ni sesuai untuk masalah asma, inhale? Sebab dia readily penetrate airway mucosa but very short half-life after enter the blood. Contohnya apa? Beclometasone, budesonide, fluticasone. Saya tambah lagi. Fluticasone.
lagi saya Ini memang untuk ini. tengok kaki saya. Jadi ini menjawab special formulation. Soalan special formulation. Yang ni poin yang ke 1, 2, 3, 4, 5. Poin yang kelima. Tak sebab saya sediakan benda ni. Tak, kajian buat apa aku sediakan benda ni? Tak guna aku sediakan benda ni. Betul-betul memberitahu kesabaran kita. Kena download balik. Apa-apa pun nanti tetap bilang. Macam mana doktor boleh ingat nama Trump? Doktor yang ulang kan ada something yang kita guna. Doktor dalam Pneumonia. klinik bertahun dah biasa. Tahulah. Maksudnya ulang-ulang lah. Saya tak, sampai sekarang saya tak boleh jawab soalan tu. Saya boleh jawab gini lah. Saya boleh jawab kenapa Dr. Melissa ada jadi sekretaris, kenapa aku tak jadi sekretari, Okay. kenapa Cik Nomah jadi anatomi, kenapa saya jadi farmakologi. Kenapa saya jadi farmakologi, orang yang ajar farmakologi, kenapa Leslie dia ajar, dia ingat microbiology virus, nama virus. Kau tanyalah aku nama virus, tak tahu nama virus. Kau tanya Leslie nama virus, dia petik je dia. Nama virus, nama bakteria. Dia yang microbiology. Dalam ke luar? Cuba tanya saya nama otot. Nama otot satu otot pun tak tahu. Tanya je tu Cik Nomah apa nama otot. Ujung jari je nama otot. Dia jadi setiap orang dia ada kepakaran masing-masing. Saya kebetulan saya ingat dalam bidang ni. Boleh tanya nama ubat. Dia kan kata boleh kacau balik kan? Macam kita orang pula kita kena nafas. Itulah. Bukan. Aduh. Jadi saya memang tak boleh nak jawab soalan. Macam mana saya hafal? Macam mana saya hafal nama ubat? Macam itulah dia orang hafal nama otot. Soalan ni bertanyalah. Kalau tanya saya embryo, Sarah tanya saya embryo, pituitary dia hasil daripada mana? Ectoderm ke endoderm? Kau jangan tanya aku pun tak tahu. Pituitary hasil daripada mana? Ectoderm ke endoderm? Dia depends on activity kita dah. Ya. Kita tahu. Kalau tak tahu, macam mana boleh tanya? Dia tiap kali bagi dia. Yalah, Amin. Dulu saya belajar lah. Kita orang suka bila doktor ajar macam ni. Kan, best kan? Tapi kita orang actually faham. Tak, saya tak ajar pun. Saya cuma tunjukkan cara saja. Kalau doktor ajar macam dalam kelas, kita orang lagi suka. Boleh tak tanya soalan? Saya tak sempat nak kongsi. Okey. Kita tengok lagi. Di sana sikit je. Okey. Ini adalah dia punya ni lah, clinical users lah. Ada clinical user. Yang ini selalu soalan dia macam ni lah. This steroid is used for what? Is adrenal hypofunction. Ataupun is used to diagnose. Dexamethasone used for diagnose. Lepas tu ada yang special. Panjang-panjang ni. Jadi cara dia test ni dibuat lah. Cara test ni dibuat lah. Saya masuk kalau cara test ni dibuat. Nanti bila clinician tanya, kau tahu tak apa dia? CRH stimulation test. Pernah dengar dah CRH stimulation test? Apa benda tak pernah ajar. Kau cakap tak pernah ajar, tumbuk. Tunjuk. Ni. You call aja. Okay. Yang ni yang special. Dexamethasone dengan betamethasone. Untuk this one. Sorry dah. Betamethasone is commonly used. Because what? Ini jawapan dia. Tapi dexamethasone pun ada. Ini banyak. Saya aku ini banyak lah. Tapi memang penggunaan ni memang sangat banyak. Tapi boleh petik lah, saya boleh petik lah salah satu. Okey. Senang password. Dia buka gitu. Senang je. Itulah. Adverse effect dia ialah okay. Depend on the duration. Katakanlah soalan tadi, saya tak katalah duration. Saya akan cakap this patient receive steroid for 5 years. Kira lama lah 5 years. Ataupun singkat 2 weeks ataupun 2 days. Jadi bergantung kepada duration. Kalau 2 weeks atau 2 days, dia boleh kena osteoporosis ke tidak? 2 weeks. No. Less likely tak kan? Less likely no. Tapi Kita ada beza. yes. Tapi dia akan ada efek lain. Apakah yang boleh menyebabkan masalah lain kalau singkat? Ni
This one kalau administer more than 2 or 3 weeks, ini yang berlaku instead of osteoporosis. Jadi tengoklah soalan tu kalau kata 2 or 3 weeks, 3 weeks kalau kita pilih 3 weeks and stop abruptly, ini yang akan berlaku. Itu duration. Age, okey. Kanak-kanak lebih, kadang-kadang dia akan mengalami ni kanak-kanak. Bahawa kita semasa berkomunikasi dengan janda dan etika dan profesional kita. Betul tak? Betul Nitesh. Nak tanya tu tidak menjadi masalah, tetapi pernah ada limit. Sebab Malaysia pun ada Kalau orang yang dah tua, dia so bila ada kita nak apa orang lebih buat kepada baik factor, kita perlu buat baik dekat orang dulu dan limit the boundary. Sekian, terima kasih dari Kumpulan Anak. mana dia. Sorry bro, but thank you. For what? Tak nampak lah. Ada saya ni remark kalau kanak-kanak dia lebih masalah apa. Boleh. Ada kat atas ni tadi. Growth in children. Dia ada kat atas ni. Kalau pesakit kanak-kanak, concern dia adalah growth. Kalau untuk long term. Malam ni tak payah tidur lah. Kalau untuk orang tua, concern dia adalah osteoporosis. Tadi dia. Itu beza dari segi umur. Tadi duration, ni umur pula. Sebab kita akan pernah tidur sebelum Ni. Saya ingat Haniza nyanyi lagi lagu tu lagu Means like kalau dalam slide ni banyak-banyak tu pun like setiap point ni penting lah. It's like That's why I prepare this one. That's why I prepare this one. This one is a guide for this one. We don't know. Now I'm showing you. So sekarang you take note. Memang dia tempat dia scattered. Here there. That's my weakness lah. I put things Kita nak scattered. complete. That's why I sedang mapping dia. I sedang buat mapping lah untuk this one. Walaupun dia tempat dia scattered, I sedang buat mapping, tarik mana-mana kan. Tak apalah, you dengar dulu and then you can discuss. You boleh buat study group with this brand. This is semua orang yang berjuang yang sama kan. You all percaya sesama sendiri kan. sama-sama berjuang. Okay. Betul. Kan tidak you takkan volunteer for this program. Orang volunteer sebab fardu kifayah dah. Alhamdulillah. aku tak tahu kenapa kita orang Jap. Selain buat kerja, kita orang nak pahala. Cari pahala tu di mana. Exam nak dekat. Dapat ilham ke Macam dapat fikir balik, dapat rasa tu balik, bersyukurnya masuk medik gitu. Okay. Dia merupakan darjah perubatan langsung. Root of administration. Root of administration ni ada kat sini. Ada jawapannya dekat kawasan sini. Dia yang pertama. Kawasan sini dia punya penerangan yang ni, this one. This one. Saraf sedang tertekan untuk belajar untuk ujian yang akan datang. Ada lah kat kawasan sini. Mak bibi baik. You say for long period jadi perlu serious adverse effect. Okay, tengok. Kalau soalan tu long period, maybe adverse effect dia yang serious. Sebab dah nak habis, kena beli baru ni. contraindication. Ada RM2 sudah. Contraindication patient with ni ada kalau kita masukkan contraindication maybe one statement in the question lah. This patient ada hypertension. So dia tak boleh pakai mineral putih kuat. Sebab Kau dia jangan bagi kat dia blood pressure dia mineral naik, putih kuat. volume Lagi naik. dia darah dia lagi naik. mati terus. Okey doktor. Tulis sini. Hypertension. Tulis sini. Cannot Give mineral mineral. Contoh apa ni kalau dalam badan kita aldosteron. Kalau dalam ni ialah fluorocortisone. cortison.
Fludrocortisone. Sebab nanti bila nanti ke English pula buat dia. Dia And lagi also pressure lepas tu patient mati. increase sodium naik, lagi darah dia lagi naik. Example kalau hypertension. Kalau dia ada infection, kalau kita bagi kat dia corticosteroid, dia lambat baik. Luka dia lambat baik, infection dia lambat baik. Glucosteroid. Glucocorticoid lah, glucocorticoid especially. Kenapa doktor? Dia suppress immune function. Kat sini ada jawapan dia. Ya, okey. Tak boleh you ask. Okay. Dia reduce cytokine, reduce platelet. Tadi dia contoh yang dekat ID dekat dia orang dah dengar lah. Tapi kalau you join earlier you dengar lah. This one. Reduce immune function. Kalau ada ini tulis sendiri ni. Kalau ada infection tak boleh lawan bakteria. So patient tu lambat baik, luka dia lambat baik. Glucocorticoid. Glucocorticoid lah especially. Kalau patient ada infection, kita tak boleh bagi glucocorticoid. Kalau kita bagi, Tengok keadaan infection dia lah. Maybe you want to treat the infection first ke, killing bacteria dengan antibiotic first ke. step by step. Maybe macam tu lah. Tapi maybe soalan dia macam this patient ada some infection. Eventually dia memang ada sejarah receive steroid. Lepas tu mungkin soalan dia lah, what is the most likely will happen to this patient? A, prolong contohnya moon phase. Less likely to be cause moon phase in this patient lah. Nothing to do with ACTH. Nothing to do with the infection tu. Lepas tu apa tu dia infection not fully control lah, macam maybe tu jawapan dia. Something like that lah kalau soalan SPAQ. So soalan sebenarnya kita orang dah buat forum tau. Dah forum ni kita orang dah you all join kan. Forum yang mana? Forum yang ada satu forum tu. Yang ada dengan Razif, dengan Izal. Siap-siap. Mungkin Banyak sangat forum ni. batch kita orang tak terlibat betul. Saya dah bagi guide macam mana cara nak cater soalan. Oh, ada. Yang online tu kan doktor? Ada. Dia ada sebab sebenarnya semua ayat kat situ. Kita join. Kita orang join. Masa tu dah nak balik sampai macam cuti kot. Lepas tu terus cuti. 1 minggu cuti kot. Cuti final. Cuti final. Sebelum final lah kita kena. Yang semua pegang Okey. semua orang pegang. Seorang Sekarang rasa macam bersemangat sikit nak belajar pharmaco. Masanya yang bagus tu. Tapi bila final belajar balik year 1 pharmaco kan, rasa macam dah suka year 1 pharmaco tu. Tapi sistemik pharmaco tu ada macam tak tahulah. Especially Ada lagi nak tanya lecture lain ke? Ada. banyak doktor. Adalah satu lecture yang saya. Masa tengok. Masa screen jap. Banyak orang kata senang tapi bagi saya macam astagfirullahaladzim. Saya sebenarnya ada buat yang baru. Ini lecture yang lama. Saya patutnya bagi yang baru kepada korang jugalah. Sebab saya ada Ubah sikit. tambah yang lama usi betul pun buang. Tak apa. Okey. Baik. Dia punya pattern punya ni lebih kurang sama. Pattern dia lebih sama. Pattern dia ialah drug A is bla 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 bla. It is used for bla 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 bla. The adverse effect of drug A maybe bla 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 bla. Dia bukan macam tu lah dia punya structure soalan dia. Cara nak cater dia ialah mula-mula sekali ini menarik. Tulis adrenalin, tulis CVS. Okey. Adrenalin buat apa dekat CVS? Increase heart rate, increase vasoconstriction. Okey, itu kepada CVS. Okey, sebelah ni tulis sistem apa pula? Respi. Adrenalin buat apa kat respi? Adrenalin
recipe increase breathing rate. Bronchodilation. Okey, katakanlah soalan dia macam ni. Drug A cause bronchodilation. Cause bronchodilation and increase blood pressure. Kita nak, bronchodilation, blood pressure. Ni macam effect kan beta ni, beta. Satu tu beta 1. Satu lagi beta 1. Beta 1 tu yang heart rate tu. Beta tu yang dekat ni. Ya tu yang alkohol ni macam ada jawapan dia macam noradrenaline, acetilcolin, bronchodilation. Tak boleh. Noradrenaline increase blood pressure betul. Tapi dia tak ada bronchodilation sebab dia tak ada effect dekat beta tu. Jadi kita kena buat jadual tu. Adrenalin dan noradrenaline. Okey, noradrenaline boleh buat. Same ni. Boleh buat tak boleh tanda macam tu. Same lah boleh buat tanda. Okey, yang bronchodilation tak ada boleh no, tulis no ataupun boleh pangkah atau boleh tulis dash. So itulah cara korang mappingkan maklumat-maklumat ni ke dalam satu ataupun beberapa table. Saya silap tapi Ya. apa? Jadi benda ni dalam betul professional exam gitu kan. Tapi tak apa try buat sikit. Ya Allah, susah gila. Ataupun macam ni, cara dia macam ni. I know masa memang limited. Banyak lagi modul yang ni dan masa study pun limited. Okey tak apa. Carilah beberapa orang, 3 ke 4 orang. Paling-paling ramai pun 5 ke 6 orang lah. Lebih pada tu dia tak jadi dalam sembang lah. Dia tak boleh sikit sangat sebab benda ni terlalu banyak. Untuk kalau sikit jadi benda, dia tak boleh terlalu ramai, dia memang tak efektif. Dia around 3 to 4 ataupun 4 to 5, 6, maksimum 6 macam tu lah. Okey, bahagikan task. Engkau tolong buatkan bahagian ni. Aku akan tolong kau buat jadual bahagian ni. Oh, kami dah ya. Yeah. Kau tolong buat untuk sympathetic antagonist. Tolonglah buat. Aku akan tolong kau buat sympathetic agonist. Kita akan mappingkan maklumat-maklumat ni. Kemudian bila kita dah selesai, kita datang balik, kita duduk. Okey, mana yang kau punya okey, ni kau punya okey. Tolong terangkan, ajar kita orang. Kau pula kau buat bahagian mana ni? Oh, kami buat parasympathetic ni agonist. Okey, ajar kita pula. Okey, hari tu for that week this topic settle. Okey, minggu depan bahagi task. Okey, minggu depan kita buat drugs for cardiovascular pula. Okey, kau ambil bahagian ni, kau ambil bahagian ni. Dalam masa 2-3 hari ni awal result. Buat macam tu. Tak benda ni only my suggestion dan cadangan sahaja. Tak wajib buat. I mean kalau you find not effective, tak perlu ikut pun tak apa. Tapi pada pendapat saya dah cerita kat ramai orang dan orang buat pada pendapat mereka rasa benda ni efektif lah. Tapi bergantung pada orang rasa dia tak suka benda ni. Komitmen macam ni tak suka tak apa. You can study by your own. It's up to you. Saya hanya memberi cadangan. Tapi cadangan saya begitu lah. Cari orang yang boleh diyakini boleh buat kerja ke apa, yang betul-betul memang nak commit untuk that. Dia benda ni kena komitmen, itu je. Tapi cakap, ingat kalau kutu kumpulan ni kena cakap macam ni. Saya bagi tahu kat senior korang ni yang nak ambil professional exam yang banyak mengulang tu, saya cakap begini. Kebanyakan dia orang jadi kasih lah. Mula-mula sekali duduk, kita cakap macam ni. Kita semua study group sama-sama, kita akan lulus sama-sama. Sama-sama nanti kita akan lulus. Semua ni aku tengok muka semua lulus. Cakap macam tu. Amin. Mula-mula semua. Sentiasa motivate lah. Muka jangan kata sangat lah. Gitulah. Baru orang tu akan rasa okey. Dia akan rasa dia akan buat benda dia kan. Apa pasal aku buat benda ni? Well, I don't know. Boleh try lah, boleh cuba. Oh, banyaknya tu. Concentrate untuk yalah, try start dengan satu dulu lah. Try dengan apa? Yang endo punya anatomy. Tak apa, tu ni buat endo punya anatomy. Siap.
Faham aku ni Arisa. Today we want to Yeah, okay. present you our workday that is given Ipidak Berlipat. Ni lagi tinggal lagi berapa tu? Ni kumpulan 9, baru bulan 10 habis lah. 8 ni. Tak, jadi kumpulan yang ke-9. Yang 8 yang first tadi, yang mula-mula tadi. Dia volunteer. Adam dan kawan-kawannya telah gagal dalam peperiksaan mereka. Oleh itu, mereka perlu mengulang peperiksaan remedial. Selepas Thank you, doktor. peperiksaan Saya It rasa was a beban very saya good dah ringan session. sekejap. I mean,